Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma amin. Baik, semalam kita hari ini alhamdulillah Allah beri lagi kita kesempatan untuk menyambung pelajaran kita yang kita berhenti semalam. Hari ini kita sambung lagi. Tapi sebelum sambung tu insya-Allah saya akan kongsikan dulu ataupun saya akan recap pelajaran kita malam tadi. Apa yang kita dah lalui. Baik, semalam kita belajar tentang kalimah, kan? Kita belajar tentang pembahagian kalimah. Ini nota yang semalam. Sekejap ya. Bismillah. Nak alih sekejap. Okey. Jadi kita belajar tentang pembahagian kalimah. Setiap kalimah tu yang kita lihat dalam Al-Quran boleh dibahagikan kepada 3 kumpulan atau dia ada 3 pecahan, iaitu kalimah harf. Harf yang ditandakan juga dengan warna hijau yang harf ni memberi maksud perkataan yang hanya ada nilai makna apabila digabungkan dengan perkataan lain. Maknanya harf ni kumpulan perkataan yang hanya mempunyai nilai makna bila bergabung dengan perkataan lain. On its own, atas diri dia sendiri, dia kurang nilai makna. Maknanya tidak memberikan kefahaman kepada pendengar ataupun penutur bahasa itu. Jadi kalau isim pula, kumpulan kalimah yang kedua yang ditandakan dengan warna hitam adalah kata nama. Dan dia boleh menamakan, dia hanya menamakan orang, benda, haiwan, konsep dan pelbagai lagi. Perkara ni boleh kita dapati pada yang satu page yang saya kata home page tu. Ada dah kat bawah tu dengan contoh-contohnya. Kat mana tu? Muka surat yang ini. Muka surat awal ni. Jadi di sini ada contoh. Kalau contoh contoh isim yang dikatakan tidak terikat dengan masa ni. Jadi dia kata nama. Namakan apa, nama. Ni benda yang dimaksudkan lain-lain ni. Di sini ada tulis lain-lain. Inilah dia. Ya. Okey, kemudian isim juga tidak terikat dengan masa. Ini isim. Maknanya konsep isim tu apa? Kata nama. Kalau konsep fi'il pula, apa dia? Selain daripada warna merah, dia merupakan kata kerja. Lain kali bila kita dah belajar, kan kita dah tahu tanda fi'il, tanda isim. Jadi kita dah tak bergantung lagi pada warna. Pada peringkat permulaan ni, baby steps kita ni, memang kita bergantunglah sikit pada warna. Okey, mushaf kita kalau warna merah, maknanya kata kerja. Dan ia terikat dengan masa. Kata kerja ni terikat dengan masa. Buat masa ni kita faham konsep tu je dulu. Jadi kita pergi kepada, semalam kita pergi kepada harf dulu. Jadi harf ni dipecahkan lagi, boleh dibahagikan lagi kepada 2 jenis. Iaitu kata tugas dan juga kata sendi. Kita semalam tak fokus cerita ni belum lagi. Kita hari ni cerita tentang, semalam kita cerita tentang kata tugas. Jadi kata tugas ni maknanya dia ada kerja. Apa kerja dia? Mengubah baris akhir pada kalimah selepasnya. Bukan selepasnya tapi sebenarnya pada kalimah. Kalimah selepasnya. Kalimah selepasnya. Okey. Kalimah selepasnya. Itu maksud dia. Jadi semalam kita lihat kata tugas pula, kita fokus pada kata tugas. Dan kata tugas ni boleh dibagikan kepada 3 kumpulan lagi. Jadi semalam kita dah buat latihan untuk kumpulan jar, harfu jar. Ada lagi 2, harfu nasab dan harfu jazam. Harfu nasab kita dah masuk sikit. Harfu nasab ni boleh bertugas ataupun dia ada tugas. Tugas dia apa? Mengubah baris isim ataupun fi'il daripada yang default. Default tu macam mana? Daripada yang default, maknanya yang asal. Baris asal tu, baris asal baris apa? Baris dhammah.
daripada baris asalnya iaitu dhammah kepada baris fathah. Fi'il tu pun jadi baris fathah macam itulah. Contoh tugas ni tadi. Kemudian harfu jazam. Harfu jazam ni hanya bertugas untuk fi'il. Jadi kita belum buat lagi. Hari ni kita teruskan dengan harfu nasab. Okey, kita kat mana ni? Kalau ikut homepage ni kita berada di sini. Kita semalam kita berhenti di sini. Jadi kita akan pergi terus kepada harfu nasab lah. Kita ulang sikit. Okey, harfu nasab ialah mengubah baris akhir kalimah isim atau fi'il selepasnya kepada fathah. Kita dah sebut dah semalam kedudukannya, kita dah buat dah. Lambat lagging sikit saya rasa malam ni sebab dekat sini saya dah gerak jauh, tapi pelajar banyak nampak skrinnya yang saya dah tunjuk ni tadi dah lama sikit. Jadi saya kena mungkin kurang dapat faham kalau tak nampak ni. Okey ke? Boleh follow setakat ni? Boleh? Kat dalam dewan ni insya-Allah tahu ni. Okey, sekarang ada lagging sikit lah. So macam mana nak buat? Sabar je lah ya. Lain teruk sikit hari ni tu. Oh, lain teruk sikit malam ni. Sebab saya dah bergerak ni, tapi page yang terpapar di skrin ni masih lagi belum bergerak. Okey, baik. Saya terus pergi kepada harfu nasab. Connect balik. Apa dia cakap? Tak dengar. Disconnect dan Maksudnya unshare, stop sharing Ya. Yeah. ya. Okey, saya cuba Saya cuba stop sharing dulu. Kita buat balik semula sebab terlampau perlahan. Bismillah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hajar dari Terengganu. Lambat sikit. Line hari ni slow. Dia tak keluar lagi. Tapi dekat saya ni dah keluar dah. Okey. Keluar dah. Nampak Dah nampak tak? Tak boleh nampak. Line terlalu slow pula malam ni. Okey, tak apa. Okey. Sekejap saya stay on the line. Saya akan keluar dulu daripada ni dan masuk balik Saya disconnect sekejap, masuk balik. Kalau kawan-kawan lain tanya ni, saya ada lagi ni. Macam mana nak
Alright, Assalamualaikum. Boleh dengar? Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Boleh. Tadi kita ada Salam, boleh Ustazah? okey, tadi ada masalah sikit. Alhamdulillah now back and on track. Tadi dia tak boleh nak keluar Okey, jadi semalam kita sambung terus. Kita belajar tentang harfun nasab. Jadi harfun nasab ni mengubah baris akhir kalimah isim atau fi'il selepasnya kepada fathah. Manakala harfu jazam pula dia mengubah baris akhir kalimah fi'il selepasnya kepada sukun. Mari kita baca yang ni sama-sama. Kita buang dulu. Okey, kita baca sama-sama. Sana. In, jika atau sekiranya. Lam sukun, hendaklah. Lam kusukun ni maknanya bawah ni kita tulis nampak kan? Huruf jazam. Ini adalah huruf jazam. In, huruf jazam. Dia nampak in? Apa maksud dia? Jika ataupun sekiranya. Lam sukun, hendaklah. Okey, boleh follow Siti? Okey, tengok skrin ataupun tengok buku pun boleh, tapi maknanya kena sing Kita kena sing. Lam alif ataupun la macam ni, maksud dia apa? Janganlah. Okey, la janganlah. Jadi ada tak lagi huruf jazam yang seterusnya? Lam. Lam ni ada memberi maksud, selain daripada tidak, dia juga memberi maksud belum. Belum. Lam belum. Ini huruf jazam. Ada lagi huruf jazam dalam Quran? Ada. Tetapi yang paling banyak yang kita akan jumpa dan yang kita perlu nak boleh terjemahlah. Ini paling banyak adalah 4 ni harfu jazam. In, jika atau sekiranya. Lam sukun, hendaklah. La, janganlah. Lam, tidak ataupun belum. Jadi dalam ini kita kata terdapat kata tugas harfu nasab dan harfu jazam yang lain di dalam Al-Quran. Kat mana nak tengok, sila rujuk panduan terjemahan bahasa Arab Al-Quran. Ada lagi satu buku lah. Maknanya buku tu memang panduan menterjemah. Jadi kita dah tengok ni, kita boleh semak di sana. Baik, kita terus pergi kepada contoh harfu nasab. Semalam kita dah buat. Ada soalan tak mengenai pelajaran semalam? Bila kita dah cuba-cuba buat tu, ada soalan? Tak ada? Tak ada Okey, bila tak jawab tu saya assume tak adalah. Alhamdulillah, jadi kita teruskan melihat kepada contoh harfu jazam. Ni contoh harfu jazam. Jadi bila kita nampak, yang penting kan kita nampak dia dekat bawah ni, kita akan lihatlah nanti. Kita nampak aja di bawah ni tulis jazam, mana kita tahu ni huruf jazam. Di sini ada 2 kalimah. Ini harf juga, ini harf. Jadi ni in, jika, dan jika mereka mendatangi akan kamu. Kalau la tubtilu sadaqatikum. Jadi maksud la, janganlah. Kalau macam bila nak terjemah janganlah? Jazam. Bila bawah tulis jazam. La, janganlah. Kemudian di sini fal yastajibuli. Macam itu juga. Maknanya dia sebenarnya ada 3 kalimah di sini. Fa 1 kalimah, lam sukun 1 kalimah, yastajibuli 1 kalimah. Ini kita dah belajar semalam. Huruf jar. Li 1 kalimah, ya ni 1 kalimah yang lain. Jadi yang kita belajar hari ini ialah lam sukun. Huruf jazam. Jadi maksud dia apa? Hendaklah. Lam sukun maksud dia maksud dia hendaklah. Lam belum, tidak ataupun belum. Lam tidak ataupun belum. Perhatikan ni jazam. Jadi tugas dia apa? Menyebabkan baris ni asalnya yusibu, dia jadi yusibha macam tu. Yusibuha. Kerana ada lam ni, huruf jazam macam ni, dia akan menyebabkan baris ni bertukar baris sukun.
Yang ni dia sukun juga tapi kita tak nampak sukun dia tu kat mana kita sekarang ni kita tak payah risau yang ni sebab dah diberi yang warna merah ni. Kita perlu risau, bukan perlu risau pun. Maknanya kita punya fokus ialah pada mengenal huruf jazam dengan tanda dia tu, kod dia, dan juga boleh terjemah harfu jazam. Kalau la, janganlah. Kalau in, sekiranya ataupun jika. Kalau lam sukun, hendaklah. Kalau kita nampak lam, maksud dia belum ataupun tidak. Okey. Exercise time. Jadi bila buat exercise ni, maknanya kenalah kita akan lebih nampak bagaimana dia berfungsi di dalam innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Okay, kita akan nampak bagaimana dia berfungsi di dalam ayat lah. Nanti kita lagi jelas lah, insya-Allah. Ini tadi kita dah tengok contoh, mari kita buat latihan. Okey, saya akan panggil Hari ni nak panggil yang kat dalam kelas ni ke? Boleh kan? Boleh kan Siti kan? Kita mulakan dengan Siti. Cuba buat yang mana kita boleh. Nanti kemudian belajar online. Kalau ada soalan tanya ya, tak apa. Boleh je tanya supaya jangan macam nanti kelas ni kita kena interact. Kita mesti make it interaktif. Barulah kita, dan kita kena sebut. Kalaupun kita tak buka mic, it's okay. Macam kita belum bersedia untuk memperdengarkan suara kita. Tetapi kita sebutlah. Kita dekat domain kita tu, tempat kita sebut ya. Baik. Okey, cuba Siti kita buat yang ni. Anna ni adalah latihan 3. Latihan ni menggabungkan harfu nasab dan juga harfu jazam. Jadi apakah maksud bagi anna? Anna bahawasanya. Bahawasanya. Okey, dekatkan sikit mic tu. Lagi dengar jelas lah. Okay. Bahawasanya. Okey, kadang-kadang saya buat short form bahawa. Okay, kalau kita boleh ingat dia huruf apa, nasab ke jazam, kita tulis. Kalau tak ingat, tak apa. Boleh refer semula kepada contoh. Bahawasanya ni, apa dia? Huruf? Bahawasanya nasab. Huruf nasab, betul. Okey. Inna. Sesungguhnya. Sesungguhnya. Huruf? Nasab. Nasab. Siti dah cuba buat dah tulis sendiri dah. Masya Allah, Alhamdulillah. Semangat deh. Semangat, Alhamdulillah. La jazam. La jazam, janganlah. Janganlah. Okey, janganlah. Lan. Lan, tidak sekali-kali. Tidak sekali-kali. Tidak sekali-kali. Nasab. Ahsanti. Alhamdulillah. Baik. Kerana Puan Juliana datang awal tadi, saya panggil Puan Juliana boleh? Puan Juliana buat yang line kedua. Silakan. Nanti besok tak nak datang awal dah. Kena panggil. Tak adalah. Macam lam ke? Allah. Tengok skrin, tengok skrin. Yang atas dah dijawab. Jadi kita tengok yang line kedua. La'alla apa dia? Okey, la'alla supaya atau boleh jadi nazam. Huruf. Nasab. Sorry. Okey, huruf nasab. In. In jika atau sekiranya. Betul. Huruf Harfu jazam. jazam. Lam sukun. Lam sukun hendaklah jazam. Hendaklah. Jazam. Lam. Lam tidak ataupun belum. Tidak ataupun belum. Huruf apa? Jazam. Huruf jazam juga. Okey, kalau la jazam, maksud dia terjemahkan? Janganlah. Janganlah. Baik, seterusnya. Siapa nak cuba? Lam, lam sukun, lan. Dan berikutnya lah. Siapa nak cuba? Puan Dayang. Belum. Puan Mahfizah nak cuba?
Okey, boleh? Silakan. Lam, Lam tidak atau belum, harfu jazam. tidak atau belum, Mhm. jazam, Hmm, Lam hendaklah, hendaklah, harfu jazam. harfu jazam, lan, Lan tidak sekali-kali, harfu nasab. sekali-kali, nasab, Nasab. In ini jika atau sekiranya, jazam, harfu jazam. ni Puan Mahfizah dari Keluang ke? Tak, Puan Mahfizah dari mana? dari KL, Kampung Baru. Kampung Baru. Uh, Okey, okey, okey. Okey, la'alla supaya boleh atau boleh jadi. Supaya atau Atau boleh jadi. boleh jadi, harfu nasab. Harfu nasab. Nasab. Okey, seterusnya. Jazakillah khairan and baguslah jawapan tu betul sebab dah buat semalam Dah buat. Baik, masuk ke kelas pagi tadi? Tak kan? Dapat. Tak. Bagus. Okey, tak apa. Siapa lagi nak cuba line yang berikutnya? Ada? Tak ada? No takers. Ada banyak nama kan, sebut kan? Boleh Puan Zahra. Saya je boleh. Siapa? Boleh silakan. Nama siapa Tak nampak. Ada nak cuba? Anis. Okey, Hanis. Saudara Inna sesungguhnya. Jadi nasab. huruf apa? Huruf nasab, betul. Lam? Lam tidaklah. Tidaklah. Ataupun Harfu jazam. ataupun yang memberi maksud belum. Tidaklah. Harfu jazam. Betul? Anna? Anna bahawasanya. Bahawasanya. Harfu nasab. Nasab. Lan? Dan tidak sekali-kali. Tidak sekali-kali. Huruf? Harfu nasab. Harfu nasab. Dan lam? Tidaklah ataupun belum. Harfu jazam. Tidak ataupun belum. Harfu jazam. Baik, alhamdulillah. Terima kasih banyak. Jazakallah khairan. Okey, ada lagi siapa yang macam pertama kali belajar ni? Yang betul-betul macam belum pernah je dengar, tapi hari ni dah dapat belajar. Kita dekat fizikal ni kita ada Puan Siti memang tak pernah belajar bahasa Arab, macam nak faham ni, tapi alhamdulillah boleh dah kan? Boleh buat. Okey, siapa lagi dekat online ni yang nak cuba? Ada? Tak ada? Ustazah saya buat. Okey, siapa tu? Izian. Izian. Okey, silakan Izian. Okey, la janganlah, harfu jazam. An bahawa, harfu nasab. Ya. Jika, harfu jazam. Ya. La'alla supaya boleh jadi, harfu nasab. Lam sukun hendaklah, harfu jazam. Ya, alhamdulillah. Harfu jazam. Very good. Okey, jadi maknanya kita dah, sekarang ni benda yang sama. Tadi kita belajar 5 harfu nasab dan 4 harfu jazam. Jadi huruf ni yang kita akan sering jumpa dalam Al-Quran bila kita baca. Jadi kita dah buat berapa kali huruf lan ni? Kita buat berkali-kali dan insya-Allah dengan tu cara tu kita ingat. Dia punya hukum dia senang je. Kalau kita rajin buat, kita selalu buat, kita jumpa je kita cuba terjemah, kita jumpa je kita terjemah. Biarpun kalau Quran kita tu kita tulis sikit ke ataupun kita terus cuba
keluarkan balik semula ataupun kita cari di dalam Al-Quran, kita boleh kenal dan kita terjemah, insya-Allah tercapailah objektif pembelajaran tu. Itu first steps untuk kita memahami kalimah-kalimah yang seterusnya. Baik, kita pergi kepada latihan yang keempat. Latihan 4 ni mencari ataupun mengenal harfu nasab dan harfu jazam di dalam potongan ayat. Okey, dan ayat tu rujukan untuk nombor ayat tu diberikan di sebelah ayat tersebutlah. Baik, contoh ayat ni. Innallaha la yastahyi ayyadriba mathala. Jadi cuba kita terjemahkan. Yang siapa nak buat yang ni, yang tadi yang belum buatlah pula. Hari ni kita ada dalam kelas ni kita ada lebih kurang 18 orang ya. Jadi peserta, jadi cuba yang lain. Siapa yang tadi belum cuba lagi. Sekarang ni dalam ayat. Puan Dayang nak cuba? Ana. Teacher, saya belum sebab asalnya saya ada miss kelas yang sebelumnya tak complete, saya ada lewat, jadi saya masih belum familiar lagi lah. Maaf ya. Lagipun buku saya belum ada lagi. Tak apa, tapi Tak kalau confident tapi dah tak tahu. Pernah belajar dulu tapi dah tak ingat dah. tak apa. Macam ni. Saya tengok skrin, tak apa, tak ada buku, tengok skrin dan cuba. Cuba terjemahkan. Satu je perkara kita kena buat malam ni, terjemahkan. Cuba. Kalau tak salah tak apa, saya ni ada untuk bagi tahu yang betul. Tu je. Cuba. Inna. Kan sesungguhnya kah? Betul. Itulah macam itulah. Sesungguhnya. Jadi yang lain tu dah ada dah jawapan. Allah, la, tidak, yastahi, ia malu. An Bahawa. Yadriba, ia membuat akan sebuah perumpamaan. Sebenarnya yang ini pun kita tak perlu hafal. Cuma dia dah akan ada di bawah tu akan ada tulis apa huruf apa. Tu macam tu je. Jadi kita boleh terjemah. Alhamdulillah kita dah tahulah dua perkataan ni. Kalau kita belajar malam tu 9, takkanlah satu pun tak lekat kan. Jadi mesti ada, kurang-kurangnya mesti ada 3, 4 yang kita tahu. Tu yang saya nak kita tahu je. Okey? Baik. Betul. Terima kasih. Surah 2 ayat 46 ni potongan je, bukan semua pun, sikit je. Syarat dia tengok je skrin. Jangan tengok tempat lain. Kalau tak dapat. Yadhunnuna annahum mulaku. Okey, siapa nak cuba? Puan Zahra? Boleh? Sekarang ni perkataan yang kita nak terjemah ni satu je ni, iaitu anna. Jadi apa dia? Bahawasanya. Bahawasanya. Betul. Bahawasanya. Bahawasanya. Jadi yadhunnuna tu tak ada jawapan. Tinggal baca je. Mereka meyakini. Ini ada dua kalimah di sini. Anna, bahawasanya. Hum, mereka. Bahawasanya mereka. Mulaku adalah orang-orang yang menemui. Fa'illam taf'alu walan taf'alu. Okey, siapa pula nak cuba bahagian ni, potongan ayat ni? Fa'illam taf'alu walan taf'alu. Kakak cuba, Kak Mazis cuba. Okey, cuba. Fa'in jika atau sekiranya. Fa maka dah ada dekat sini. Maka dah ada. Jadi in jika atau sekiranya. Okay, ambil salah satu boleh. Betul. Sekiranya. Jika. Lam. Lam tu tidak. Tidak. Masya Allah, betul. Tidak. Lam maksudnya tidak. Waw tu dan. Dan tu tidak sekali-kali. Betul. Ahsanti. Tidak sekali-kali. Jadi kalau kita dah dapat jawapan tu, boleh kita baca lagi sekali. Fa illam taf'alu wa la taf'alu. Maka, okay, kita tunjuk kat sini. Yang ada jawapan kita baca je lah. Maka jika tidak kamu melakukan dan tidak sekali-kali kamu dapat lakukan. Jadi yang kita terjemahkan 3 perkataan ini.
Kita baru belajar ni. Baik, seterusnya. Siapa nak cuba pula potongan ayat yang berikutnya? Fala taqrabuha. Okey, Siti nak cuba pakai mikrofon. Afa tu maka, Betul. la tu janganlah. Ya. Kemudian nak Tu habiskan satu ayat je. ke tu? Tak. Ayat seterusnya lain. Taqrabuha tu Tarwaha dah ada kan dia kena. dah ada. Tu baca je. Kamu maka janganlah kamu menghampiri akannya. Ya. Macam tu. Betul. Okey, siapa pula nak cuba potongan ayat seterusnya? In kuntum sadiqin. In tu jika. Ya, ahsanti, jika. Lepas terus je kita baca. In Jika. kuntum adalah Kuntum kamu. shadiqin. Adalah kamu orang-orang yang benar. Ya. Senang ke susah belajar macam ini? Mudah insyaAllah. Dan janganlah malu nak buat. Semuanya dah tak tunjuk muka. Lepas tu tak keluar suara. Tak apa, beramai-ramai pun tak apa. Tapi kita cubalah, kita sebut. Okey, kita teruskan ayat potongan ayat berikutnya. Qala innahu yaqulu innaha baqarah. Jadi, ada... Baca cuba lagi. Okey, boleh. Innahu Innahu. Inna, wanita. Inna jika. Jika. Inna bukan jika. Jika. Okey. Sekiranya. Dia nasab dia nasab sesungguhnya. Ya. Macam tu lah. Sebab dia nasab kan. Ya. Sesungguhnya ya. Maksud dia inna sesungguhnya. Sesungguhnya. Yaqulu inna sesungguhnya juga. Ya, yaqulu ia berkata. Yaqulu Innaha. Jadi inna sesungguhnya. Sesungguhnya. Kita perhatikan. Kita baca semula ayat ni. Dalam bahasa kita, walaupun terjemahan tu dah diberikan kan, telah berkata oleh ia, sesungguhnya ia, perhatikan. Ini ia juga, iahu. Ia berkata, ini ia juga. Innaha, sesungguhnya ia lagi. Dalam bahasa kita tu tak nampak perbezaan. Kalau kita tak kenal ni, kita tak kenal yang atas ni, kita cuma baca ni je. Telah berkata oleh ia sesungguhnya, ia berkata sesungguhnya, ia adalah seekor lembu betina. Dia jadi tak ada konteks cerita tu. Kalau kita tak faham ni hu ni rujuk pada siapa? Ia kat sini siapa? Ia kat sini ni siapa? Kalau kita tak faham tu, memanglah kalau belajar ini je, baca harfiah dan baca terjemahan, itulah yang boleh jadi sesat, tak nampak bahasa sumber ni. Faham tak faham? Nanti kita akan rasa macam, apa benda ni? Telah berkata oleh ia sesungguhnya, ia berkata sesungguhnya, ia. Kalau orang baca lafziah sahaja. Jadi tak boleh. Maknanya bukan tak boleh macam mana. Maksudnya kena belajarlah. Ada beza. Ini ia juga tapi maksud dia hu. Yang ini merah fi'il tapi ada kata ia berkata. Innaha sesungguhnya. Ia ni siapa pula? Kenapa ia yang ini macam gini rupa dia? Kenapa ia yang ni macam ni rupa dia? This is the thing yang kita belajar dalam nahwu bahasa Arab. Kalau bahasa kita ni kita tak nampak. Semua ni sama je. Nampak ni? Ia. Okey. Kat mana reference dia tu? Tu kita akan belajar lagi dengan lebih lanjut. Jadi hari ni kita cuma objektif kita kenal kalimah, harfu nasab, harfu jazam dan menterjemahkannya. Baik, seterusnya kita buat pula zalika bi anna Allah nazzala al-kitaba bil haqq. Jadi, apakah perkataan yang kita nak terjemah tu? Kita cari dulu. Dah ada tempat kosong pun. Jadi ni apa? Bi dengan anna bahawasanya. Bahawasanya. Betul. Jadi itu dengan bahawasanya Allah telah menurunkan oleh ia akan Alkitab dengan kebenaran. Itu maksud ayat ni. Yang lain tu dah diberi. Tapi kita cuma baru belajar anna. Huruf jar kita dah belajar. Jadi ada dua perkataan tu kat situ dalam ayat tu kita tahu. Sini pun harfu jar kita dah belajar. Okey, yang ni, ayat ni. Ayat ni famous, lalu dibaca. Yastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Apa dia? Maka Hendaklah
Hendaklah. Li tu Ni dah ada dah. Ni huruf apa? bagi. Jadi huruf apa tu? Huruf jazam. Pandai Aisyah. Aisyah kat dalam kelas ni. Dia jawab. Oh, Huruf jar. huruf jar. Tadi kat sini wa dan Dan pun lam hendaklah. hendaklah. Bi huruf Bi jar. itu dengan jar. Kepada. Yang ni bi yang beri maksud kepada. Kepada. Ya. La'alla. La'alla supaya. Betul. Jadi kita baca habis. Maka hendaklah mereka memenuhi bagiku dan hendaklah mereka beriman kepadaku supaya mereka Supaya mereka dapat bimbingan. Yarsyudun. Jadi the more kita jumpa, semakin banyak kita jumpa ayat-ayat ni, semakin aware lah kita. Semakin berbusinglah otak kita tu berfikir dan cuba membuat. Tapi kalau nak kena praktis banyak kali ya Ustazah. betul. Sebab tu Allah bagi Quran tu tak banyak. Satu je. Itu je yang kita kena ulang. Jadi kita dah belajar ni, jangan kita satu hari ni belajar, lepas tu kita tinggal. Dia memang tak boleh. Quran ni, orang yang pandai baca pun, kalau dia tinggal, benda ni Quran tu akan tinggal ke dia. Jadi bukan. Kita mesti nak jadikan Quran ni sahabat kita. Ya. Nanti Allah bangkitkan kita. Nabi SAW bersabda, Al-Quranu hujjatul laka aw alaika. Quran itu akan menjadi hujah untuk engkau atau yang mendakwa engkau. Maksudnya kalau mendakwa kita tak guna dia, esok dia dakwa kita. Tapi kalau kita betul-betul gunakan Quran ni, dia yang akan menjadi pembela kita. Macam peguam dengan peguam cara kan. Ni yang nak membicarakan kita ke, atau yang nak mendakwa kita ke, ataupun yang nak pembela kita. Baik, kita pergi ke seterusnya kepada kata sendi. Kata sendi. Ini tang mana? Ni semalam kita dah tengok kata tugas. Jadi dah selesai kata tugas, kita sekarang ni nak fokus pada kata sendi. Kata sendi, namanya pun sendi, dia menghubung. Kebanyakannya dia hanyalah menghubung. Dan dia punya tidak ada tugas yang khusus. Dia tidak mengubah baris akhir kalimah selepasnya. Ia tidak mengubah baris akhir selepasnya. Jadi ada banyak harf kata sendi ni, ini yang terpaling banyak. Orang sekarang suka cakap perkataan tu terpaling. Saya jugalah nak menunjukkan ini yang paling banyak lah kita jumpa dalam Quran. Ustazah, minta maaf mencelah Ustazah. Bila kita membaca kan ayat-ayat dalam Al-Quran ni kan, bila kita membaca, kadang-kadang kita tak cukup nafas, tu kita nak ulang balik. Jadi kita boleh ambil kata-kata sendi ni sebagai permulaan ayat balik ya untuk kita buat bacaan. Betul ke Ustazah? Betul. Macam summa, fa dengan wa ni kita boleh macam tak cukup nafas kan. Jadi kita kena ambil kata-kata sendi ni, ulang balik ayat tu. Ya Ustazah? Benar. Betul. Ini salah satu, kalau kita belajar, kita dah belajar yang mengaji kan, belajar baca. Ya. Inilah kata sendi, inilah yang boleh kita stop kat situ. Sebelum tu, ada kita stop dan kita ambil balik. Ataupun kalau kita nak ibtidak, kita dah wakaf. Kita dah jalan banyak, jadi kita nak nak mulakan balik, kita boleh mulakan dengan kata sendi. Ada juga kata sendi yang tak boleh kita nak berhenti tengah-tengah, maknanya kita kena ambil semula lah. Itu ada juga. Tapi konsepnya benar begitu. Kata sendi ni dia tidak mengubah baris akhir kalimah. Jadi dia tak ada mencacatkan sangat makna perkataan tu. Maknanya kalau kita nak mulakan ayat, boleh kita mulakan dengan perkataan-perkataan harf sendi ni ataupun kata sendi. Baik, kita sebut sama-sama. Summa, kemudian, fa, maka, atau lalu. Ada beza. Kalau maka ni biasanya dia huruf apa? Huruf ataf. Kalau dia lalu, maknanya huruf jawab. Dia kadang-kadang dua-dua boleh. Ada kala dia huruf jawab ataupun huruf ataf. Apa dia huruf ataf? Do not worry. Benda ni akan worry. Tak payah tahu dulu maksud dia. Nanti kita belajar dengan
dalam ayat baru kita akan nampak fungsi tu. Nak kena hafal ke ni? Tak. Bagus. Bagus, jawapan yang bagus. Nak kena hafal ke? Tak perlu. Tapi yang ni nak kena biasakan. Kemudian. Maka ataupun lalu. Wow. Wow ada banyak juga maksud. Tapi yang kita belajar, yang hari ni kita belajar dua ni je dulu. Ada wow yang memberi maksud dan. Iaitu wow ataf ataupun wow istiqnaf. Kalau wow tu hal, di bawah dia tulis hal, terjemahan dia sedangkan. Okey, tu dia. Sikit aja ni. Sedangkan, maknanya kalau kita terjemah sedangkan, apabila di bawah dia tulis wow hal. Sedangkan ni maksud macam padahal. Kita pernah dengar tak perkataan wow hal? Ya, pernah. Sebenarnya datang daripada perkataan ni lah. Wow al-hal. Padahal. Sebab itu terjemah dia padahal. Dan kita punya bahasa tak cukup tinggi, tak sampai. Jadi bahasa Arab ni yang paling tinggi, maka kita ambil yang ikut je lah yang tu dulu. Okey. Wow dan padahal. Istiqnaf ni maknanya dia selalunya permulaan ayat. Orang Arab memang akan gunakan wow ni sebagai tanda. Okey, ni idea permulaan. Ini baru. Kalau kita, bahasa kita tak boleh pula mulakan ayat dengan dan kan? Macam salah lah. Tapi kalau bahasa Arab memang letak wow istiqnaf tu, maknanya ni permulaan ayat. Ini idea baru. Okey. Lakin akan tetapi. Lakin akan tetapi. Tak payah hafal. Tapi kalau nak tahu dia maksud dia apa, perkataan ni akronim untuk istidrak. Kependekan, kod untuk lakin ni, perkataan ni harfu istidrak. Okey, seterusnya innama, baca, sesungguhnya tidak lain. Nampak macam ada dua kan? Tapi ni kita anggap dia satu je. Kalau dia inna bersambung dengan ma ni, kita anggap dia satu. Sesungguhnya tidak lain. Kafah wa makfufah. Jangan risau nama. Tapi kita kena letak untuk siapa yang dah tahu. Dia tahulah ni maksudnya macam ni. Maknanya kalau kita nampak kafah ni, kita tak boleh berhenti pada sesungguhnya saja. Kita kena terjemah semua sekali. Innama, sesungguhnya tidak lain. Ma, tidaklah. La pun tidaklah. Ini berbeza. Ini bukan la yang tadi. La tadi jazam. Kalau la jazam, janganlah. Kalau la nafiyah, tidaklah. Ada dua, beza sikit. Ma nafiyah, tidaklah. La nafiyah, tidaklah. Kalau bawah tulis jazam, maknanya janganlah. Lau, jikalau. Ingat dia ni kat sini. Dia ada sama sikit dengan bahasa kita. Lau, jikalau. Au, atau. Am, atau. La. La yang ini bukan, selepas dia bukan isim. Biasanya bukan isim. Kat depan ni bukan isim. Tak ada. Ni biasanya selepas dia adalah warna merah. Maknanya ni terjemahan dia ialah nescaya ataupun pasti. Kalau selepas dia ni warna merah, maknanya ni kita kena terjemah dia nescaya atau pasti. Lagi satu, nama dia bukan jar. Nama dia bukan jar. La ni. Bukan jar. Nama dia taukid ataupun jawab. La. Okey, ada beza kan? Tadi kita baru belajar harfu jar. Semalam belajar harfu jar. Tetapi kalau dia kata bawah ni kita kata taukid, dia tak bolehlah kita terjemah bagi. Kita terjemah bagi dah salah dah terjemahan kita tu. Okey? Tu Arab yang ajar kita macam tu. Itulah bahasa Arab. Okey, seterusnya. Adakah? A ni warna hijau. Adakah? Ini kata tanya. Kalau dalam Quran, tak ada kan perkataan, kita tak pernah nampak tanda soal, betul? Tak akan jumpalah tanda soal. Inilah tanda soal.
inilah yang menggantikan tanda soal. Lalu kat depan. Adakah? Jadi kalau kita baca kan, kita dah faham kan, kita punya bacaan tu pun, itulah datang suara kadang naik, dia jadi macam soalan, itu satulah. Ataupun maknanya kita faham terus. Ni Allah tanya, adakah? Macam tu. Afala tazakkarun, adakah? Maka tidak. Jadi soalan. Itulah bunyi yang saya kata suara tu. Dia nampak macam ni. Ni harfu istifham, kata tanya. Huruf tanya. Illa, melainkan ataupun kecuali. Dalam buku cetakan pertama, saya kira cuma ada satu je, IST saja ataupun HSR saja. Jadi dia sebenarnya ada dua-dua lah, dia boleh jadi dua benda lah. Not to worry, apa pun maksud dia ialah illa, melainkan. Illa, apa beza dengan ila? Okay, beza. Beza dari segi tulisan, sebutan pun beza. Ni kena boleh bezakan. Yang ini ila, ini harfu jar. Maksud dia kepada. Tapi ni ada syaddah. Illa. Maksud dia melainkan. Tulisan dia pun lain sikit. Okey, bezakan ni. Ila kepada. Illa melainkan ataupun kecuali. Dan seterusnya qad. Benar-benar atau pasti. Kena hafal malam ni ke? Kena hafal malam ni ke? Zalimlah saya kalau saya suruh hafal malam ni. Tak payah hafal pun, tapi kita familiarize. So kita tengok kita tackle sikit-sikit yang mana kita tahu ni maksud dia. First kita ambil yang 3 atas ni. Yang ni selalu sangat jumpa. Wow ni. Buat masa ni kita boleh ingat dan je. Dan cukup lah. Dan dulu. Yang sedangkan ni kita kena tengok dalam ayat nanti. Fa, maka ataupun lalu. Summa. Ni banyak dalam Quran. Lagi yang paling banyak ma dengan la. Au pun banyak juga. Lau ni kurang sikit. Illa banyak. Qad banyak. Ingatkan surah-surah yang ada perkataan ni lah. Surah-surah juz amma yang kita dah hafal. Ada kan perkataan qad apa? Qad aflaha man tazakka. Qad aflahal mu'min. Tu kita dah tahu qad. Lepas qad mesti fi'il. Tapi dia tidak mengubah apa-apa. Tapi dia maksud dia apa? Kalau dengar je qad, macam laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Qad. Macam surah Taubah, laqad ja'akum Ustazah. Laqad ja'akum kan? Qad. Nescaya benar-benar. Macam tu ya Ustazah? Ya, betul. Surah Taubah tu, laqad ja'akum. Correct. Jadi kita dah tahu lah maksud dia tu benar-benar. Ataupun dalam qamat. Qamat ada kan? Qad qamatis shalah. Qad qamatis sholatu, qad qamatis shalah. Qad juga tu. Jadi benda tu. Perkataan ni la ilaha illallah, selalu kita baca. Tiada Tuhan melainkan Allah. Ingat macam tu. Ingat macam itulah. La haula wala quwwata illa billah. Yang ni lah. Dia bukan la jazam. La ilaha illallah. Ada berapa banyak perkataan yang kita dah belajar hari ni. Kalau takkanlah kita tak boleh terjemah lagi. Ustazah, ma dengan la tu sama makna ya Ustazah? Ma dengan la tu ya? Tidaklah ya dua-dua maksudnya. Betul. La ilaha illallah. Okey, ada berapa huruf yang kita dah jumpa hari ni? Banyak Ustazah. Ada 2 kan? Ada 2. La, kita dah tahu dah la. Ni la yang mana? La. Ni la sendilah. Tiada. Tidak. Tiada, yang ni tiada. Tiada Tuhan. Ni boleh jadi juga. Nanti kita akan jumpa. Ada la ni ada beberapa jenis juga ya. Yang ada kat sini tidaklah. Tapi ada juga la lagi satu. Tak masuk dalam ni. Tapi dia salah. Dia maksud tiada. Tiada. Yang ini tiada. Okey, ni bukan yang kita belajar tadi. Maksud saya yang ni kita tak ada, kita tak jumpa lagi. Ini maksud dia tiada. Illa. Ni ada perkataan illa. Perkataan illa ni maksud dia apa?
melainkan ataupun Melainkan. kecuali. Okey, kita terus buat latihan. Then it will be better lah insya-Allah. Ni contoh harf kata sendi. Yang berikut adalah contoh-contoh harf kata sendi bersama contoh kalimah yang menyusulinya. Jadi kalau au kasayyibin, au atau. Nampak ke? Kecina. Boleh. Ni boleh. Okey, ni kecil. Saya besarkan sikit. Au kasayyibin atau seperti hujan lebat. Ni pun atau. Jadi kat sini ada dua. Lam tunzirhum. Lam atau tidak. Ini kita dah belajar. Baru belajar tadi kata sendi. Yang ini pula harfu jazam. Nampak? Atau tidak. Ataupun maksud dia belum. Tidak yang belum. Jadi ni merujuk kepada harfu ataf. Lam merujuk kepada harfu jazam. Tumma kemudian. Tumma kemudian. Okey. Ini contoh je, contoh. Nak tunjukkan contoh dalam potongan ayat. Fattaqun nara. Maka takutlah oleh kamu. Kan walaupun sepotong ayat tu kita dah faham maksud fa tu. Betul tak Siti? Terus kita rasa benda tu pun kita dah boleh faham kan? Maka takutlah oleh kamu. Betul tak Siti? Ya kan? Okey, wa. Ni banyak kali dah jumpa wa ni. Wa sedangkan. Ni wa ni ditulis sebagai waw hal. Jadi kalau waw hal, terjemahan dia sedangkan. Ma tidak. Dia bukan dan. Yang ini kalau sebab dia hal, sedangkan. Ya. Tapi dia jumpa ma. Ma yang ni tadi kita belajar. Nafiyah. Maksud dia tidak. Lau. Jikalau. Jikalau ia dipanjangkan umur. Nampak tu? Perkataan bahasa Arab satu je. Perkataan kita nak terjemah tu 1, 2, 3. Lakin. Ni ada dua. Kita tahu lakin, kita belajar lakin. Jadi kita boleh pisahkan dah ni. Ini satu huruf yang lain. Lakin ni satu huruf yang lain. Macam itulah. Tujuan kita belajar ni. So setiap huruf tu kadang-kadang ada gabungan. Ada 2, 3 huruf. Macam ni walakin. Dekat-dekat juga. Tapi sebenarnya ada 2 kalimah harf dekat situ. Satu ataf yang beri maksud dan. Lakin akan tetapi. Kita tak tangkap muat lah. Maknanya kita bukan agak-agak. Nampak ni? Okey, ini wa dan lakin ni satu kalimah. Macam inilah contohnya. Ya. Ma. Okey, jadi kita sekarang fokusnya ma. Wa ni kalimah harf yang lain. Wa dan. Ma tidak. Innama. Jadi innama memang satu kalimah. Bawah dia tulis kafah. Sesungguhnya tidak lain. Apa maksud sesungguhnya tidak lain? Siapa faham kalimah ni? Kalau orang Melayu cakap sesungguhnya tidak lain. Bahasa pasar dia kita cakap apa? Bazil cakap, Ustaz Bazil kata tidak lain dan tidak bukan. Tidak lain dan tidak bukan. Betul? Ada lagi? Ada lagi yang lebih pasar lagi pada ni? Nak tak nak? Dia kata nak tak nak kena buat. Sesungguhnya tidak lain. Kalau dalam bahasa selalu kita sebut tidak dapat tidak. Mesti. Kita perhatikan ayat-ayat yang datang lepas innama ni. Maksud dia apa? Bahasa yang lebih tepatnya tidak dapat tidak. Lepas tu ada macam clause sikit. Mesti. Macam tu. Contoh bila Allah sebut dalam surah 49 ayat 15. Innamal mu'minun. Jadi dia kata cerita. Maknanya syarat-syarat tau. Bila kata innama ni biasanya dia akan merangkumi lepas tu. Dia kata sesungguhnya tidak lain. Orang-orang yang beriman itu mesti begini. Dia cerita dia. Apa dia? Dia mestilah macam ni, macam ni, macam ni. Dia macam senaraikan tu. Kalau tak percaya boleh tengok ayat tu. Jadi bila ada innama ni, maksudnya tidak dapat tidak. Adalah menjadi kemestian. Orang-orang yang beriman tu mesti begini. Tidak dapat tidak. Maksudnya mesti jadi. Banyak kan? Macam Allah cerita pasal syaitan.
Innama ya'murukum. Ni ayat ni cerita pasal iblis ni, pasal syaitan. Tidak dapat tidak, sesungguhnya tidak lain, ia akan menyuruh kamu kepada fahsya'i wal munkar wa an taqulu 'alallahi ma la ta'lamun, dan supaya kamu mengatakan ke atas Allah apa yang kamu tak tahu. Itu maksud sesungguhnya tidak lain. Dah kemestian. So that's why kalau nampak ni tak boleh terjemah sesungguhnya je, dia longgar, dia jadi lembut aja. Sedangkan maksud dia very strong. Sesungguhnya tidak lain berarti sesungguhnya tidak dapat tidak. Boleh rujuk ayat ni. Ya. Illa illa melainkan fasik, al-fasikin, orang-orang yang fasik. Faqad dhalla, maka benar-benar telah sesat oleh ia. Ni ada dua juga. Satu fa, satu lagi qad. Maka benar-benar. Kat sini ada 3. Tapi yang fokus kita ialah la, ayat yang berikutnya. Wa satu kalimah harf, la satu kalimah harf, qad satu kalimah harf. Dia selalu datang 3 ni. Walaqad. Hari tu kita baca masa kita tadabbur. Surah 54, ayat 17, ayat 22, ayat 32 dan ayat 40. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzik. Allah kata, dan dia ada 2 kali dia penegasan dekat dalam satu ungkapan ni je. Dan benar-benar pasti. Macam tu. Kalau ada 3 sekali ni, ada laqad, ada 2 sekali, kita terjemahkan benar-benar pasti. Adakah. Okey, dia boleh datang atas alif macam ni, hamzah ni, boleh juga dia on its own kat bawah je. Boleh juga. Dia akan boleh jadi macam tu. Adakah. Tapi tetaplah maksud dia adakah. Adakah telah mengancam oleh engkau. La nafiyah. Jadi ada 2 kalimah di sini. Wa dan la tidak. Dan tidak orang-orang yang sekalian yang sesat. Baiklah. Jadi hari ni latihan kata sendi ni tak dapat juga kita buat malam ni. Kelas yang pagi tadi habis pula yang ni. Malam ni tak dapat pula. Jadi saya akan tinggalkan insya-Allah. Atau kita cuba buat, dalam kita ada lagi 3 minit ni. Kita buat sama-sama, kita cuba terjemahkan. Boleh? Boleh? Boleh rakan online? Boleh. Baik. Boleh. Okey. Jom. Sekarang ni kita tengok Tidak. Okey, tidak. Fa, Tidaklah. maka. Melainkan. Wa ataf. Dan. Sedangkan. Kalau sedangkan waw hal. Kemudian. Ya. La. Tidak. Innama. Sesungguhnya tidak lain. Sesungguhnya tidak lain. Lakin. Akan tetapi. Qad. Benar-benar. Ataupun pasti. Dua-dua boleh. Atau. Ahsantum. Lau. Jikalau. Okey. Ni kita tengok dia satu-satu. Kita kuasai dulu yang satu-satu ni. Waw istinaf. Dan. Sedangkan. Kemudian. Sedangkan. Ni waw dan. Tengok bawah. Sedangkan. Dia istinaf. Jadi dan. Summa. Dan. Kemudian. Au. Atau. La sendi Nescaya. bagus. Bukan jar ni. Kalau jar baru jadi. Adakah. Wa. Dan. Waw hal. Tengok bawah dia. Sedangkan. Sedangkan. Betul. Adakah. La nafiyah. Tidaklah.
Tidak. Maka. Maka. Atau. Tahu. Lakin Akan tetapi. Akan tetapi. alhamdulillah. Innama Sesungguhnya Sungguhnya tidak lain. sesungguhnya kena tambah lagi Siti Tidak lain. tidak lain. Bagus. Sesungguhnya tidak lain. Kalau sesungguhnya sahaja dia harfu nasab. Inna qad benar-benar. Benar-benar. Pasti. ataupun pasti boleh. Pasti. Lau Jikalau. Jikalau. atau Atau Nescafe. percaya. Tersebut Nescafe pula ngantuk. Kemudian. Kemudian. Wow. Dan. Dan. Kalau ada istinaf maknanya dan lah. Waw hal Sedangkan. ataupun padahal. Ataupun padahal. Tidaklah. 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 Yang laju dah. Fa Ustazah, kena memang tambah lah ya. apa dia? Ma tu memang kena tambah tidaklah ya. Lah tu kena tambah ya. Boleh nak tambah lah tu pun boleh. Biasa ada tidaklah lah. Okay. Lah tu bahasa kita je ada kan? Bahasa Melayu. Itulah. Fa Maka. illa melainkan ataupun kecuali. Bolehlah dua-dua. Adakah? La Tidak. Tidaklah. dalam buku ada jazam Dalam buku ada tak? Dalam buku ada tulis jazam Kakak tak ada buku. Dua nanti tak ada. Kalau tak ada buku tu bagus tu. Tak ada buku tengok je yang saya buat ni. Buang dulu. Jadi janganlah. La ni tak ada tulis jazam. Dia kalau Ada jazam. Tidaklah. kalau ada jazam, kalau ada jazam tak apa, tak nak buang jazam pun tak apa. Kalau ada jazam terjemahan dia apa? Tidak. Janganlah. Janganlah. Tapi kalau buku saya tak ada jazam, maknanya Tidaklah. dia Tidak. sebab apa? Ini latihan untuk kata sendi. Latihan untuk kata sendi. Jadi dia tak adalah jazam tu. Itu typo lah tu. InsyaAllah. Tapi kalau kita ni betul-betul kita faham, kita tengok jazam, kita terus dia terjemah, janganlah. Janganlah. Jazam kita terjemahkan. Baik. Jadi saya akan tinggalkan antum semua dengan latihan ini. Ada dua latihan. Boleh ke? Sebab ada 2 hari cuti. Ustazah, maknanya kami yang tak ada buku ni, tengok je rakaman Ustazah ni lepas tu buat lah ya Ustazah. Boleh. Nanti saya Sebab tak ada buku. betul. Nak order buku boleh, silakan. Tapi Sudah order Ustaz? Ustazah? belum sampai. Jadinya macam ni. Nanti saya akan bagi PDF ni yang jadi hari Isnin nanti kita datang balik sebab kita cuti 2 hari kan. Maknanya hari Isnin tak ada. Jadi saya bekalkan ni untuk cuba buatlah. Bagi yang ada buku boleh terus buat. Sekali juga dengan latihan 7. Maknanya saya akan beri latihan ni dengan apa yang saya kongsikan malam ni. Latihan 6 dan juga latihan 7. Latihan 6 ni hanyalah kata sendi yang appear dia nampak di dalam ayat, potongan-potongan ayat. Manakala latihan 7 adalah majmuk, maknanya kita akan semua sekali ada. Cuba terjemahkan kata tugas dan kata sendi. Boleh ke tengok? Tak boleh ke tengok jawapan? Boleh je tengok jawapan. Tujuan kita nak biasakan jumpa dia, nampak dan cuba terjemah ya. Berdasarkan dia punya key ni, kod-kod di bawah ni. Cuba je lah. Jom. Nanti kita semak sama-sama dalam kelas minggu hadapan. Boleh? Boleh insyaAllah. Okey, insyaAllah saya akan bekalkan nanti selepas kelas ini. Jadi untuk kelas kita malam ni cukup dulu setakat ni. Saya akhiri dengan doa. Aku qauli hadza wa astaghfirullahalazim li wa lakum. Allahumma ij'al hadza jama'na jama'al marhuma wa tafarruqna min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma inna nas'aluka
yuhibbak wa hubba man yuhibbuk wa hubba amalin yuqarribuna ila hubbik. Allahumma inna na'udzubika minal arba' wa min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba' wa min du'ain la yusma'. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Jazakumullahu khairan wa billahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.